Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Pendedahan panas dan juga mengejut daripada speaker Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua. Kalau sebelum ni pihak pembangkang PN begitu cakap besar, mau mencabar sokongan Perdana Menteri hari ini, nampaknya sahabat semua melalui pendedahan yang dibuat oleh speaker Dewan Rakyat ini, mereka hanya temberang besar, cakap kosong dan sebagainya. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua, apakah kenyataan daripada speaker Dewan Rakyat ini tanpa buang masa. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Tiada usul undi tidak percaya diterima setakat ini, kata speaker Dewan Rakyat Datuk Johari, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan penuh daripada speaker Dewan Rakyat yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul pada Isnin yang lalu mengesahkan tiada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikemukakan setakat ini bagi persidangan Dewan Rakyat yang akan bermula 26 Februari, 6 hari dari hari ini ya. Tidak ada apa-apa surat katanya permohonan untuk undi tidak percaya. Saya tidak menerima apa-apa pun sama ada dalam bentuk hitam putih, email atau panggilan. Maknanya katanya sehingga hari ini tiada apa-apa yang berlaku kerana saya tidak menerima apa-apa, katanya lagi. Beliau berkata demikian ya pada satu sesi soal jawab dengan media sempena perjumpaan bersama Ketua Pengarang Media dan juga agensi berkaitan dengan pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen di sini pada hari Isnin kemarin ya. Mengenai perjalanan persidangan, Johari berkata pihaknya akan memastikan mesyuarat kali ini akan berlangsung sebaiknya supaya darjat Parlimen diangkat sebagai tempat mulia dalam menggubal undang-undang negara. Nah, itu antara kenyataan daripada speaker Dewan Rakyat. Siapa yang tidak kenal dengan Datuk Johari, sahabat-sahabat semua. Satu pendedahan sebenarnya yang begitu padu ya, dan dikatakan ya setakat ini masih belum ada. Dan tambah lagi kerana waktu setahun berbulan madu sudah berakhir, sekarang adalah masa untuk berbincang secara serius untuk pelaksanaannya. Jadi saya akan menyampaikan dengan panjang lebar pemasyuran, maklumat dan garis panduan pada hari pertama, perkara yang patut dan tidak patut dilakukan, dan kami akan mematuhi perkara yang patut dan tidak patut dilakukan supaya masyarakat akan lihat kita lebih serius dalam mengendalikan Parlimen, katanya. Selain itu, Johari juga berkata beliau menantikan tita daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mempunyai visi tersendiri untuk negara sepanjang 5 tahun pemerintahan Sri Paduka Baginda. Sudah tentu katanya banyak keterujaan terutamanya kami semua di Parlimen untuk menghayati apakah tita tuanku dan yang paling penting sekali bagaimana kita melaksanakan harapan tuanku, katanya lagi. Dalam pada itu Johari berkata Parlimen kini ke arah penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan bakal beroperasi menggunakan sistem suria pada Jun ini. Katanya tender pemasangan sistem suria itu telah dilaksanakan dan Jabatan Kerja Raya sedang menguruskan pemasangan sistem tersebut bagi membolehkan ia direalisasikan sepenuhnya tahun ini juga, kata. Itu antara kenyataan daripada speaker Dewan Rakyat Datuk Johari, sahabat-sahabat semua. Dan agak mengejutkan ya kalau kita lihat sebelum ini begitu riak, begitu bersemangat pihak pembangkang mempersoalkan jumlah kerusi. Ya, ada yang mengatakan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memiliki sokongan yang mencukupi, kerajaan ini kerajaan tidak sah dan macam-macam lagi sahabat semua. Tapi sehingga ke hari ini selepas pendedahan ini amat mengejutkan. Ya, ini menunjukkan betapa temberangnya, betapa pengejutnya ya pihak pembangkang hari ini. Hanya cakap besar di media sosial mereka, tetapi ya kita boleh nampak dan jelas ya bahwa mereka tidak berani pun ya untuk mencabar ya sejumlah sokongan kepada Perdana Menteri dan juga kerajaan hari ini. Terima kasih sahabat semua. Apa pandangan anda diberikan dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya juga ingin memberikan satu perkongsian ya kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana katanya kerajaan pertahan perlembagaan dan kedudukan Bumi Putra itu antara penegasan
kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkata sehubungan itu tidak perlu untuk Kongres Ekonomi Putra 24 membincangkan perkara 153. Apakah maksud itu? Jadi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya akan terus mempertahankan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan melibatkan kedudukan istimewa orang Melayu serta Bumi-Putra Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu beliau berkata tidak perlu untuk Kongres Ekonomi Putra tahun 2024 ini berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac depan membincangkan seperti yang dicadangkan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Karim dan juga daripada PKR. Jadi kita pertahankan kedudukan perlembagaan termasuk perkara 153. Jadi tak perlu bincang. Dah ada dalam perlembagaan, katanya ditemui selepas merasmikan persidangan antarabangsa ekonomi Islam yang ke-15. Semalam, Hasan dilaporkan berkata kedudukan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan perlu dibincang pada program itu supaya benar-benar memberi manfaat kepada orang Melayu dan juga Bumi-Putra. Beliau juga mempersoalkan jika dasar afirmatif sebenarnya telah dirampas dan dimanipulasi segelintir golongan elit Bumi-Putra. Perkara 153 ialah peruntukan mengenai jaminan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri iaitu pribumi Sabah dan Sarawak, juga kepentingan sah kaum lain yang berwarga negara Malaysia. Kenyataan hasil itu selepas Anwar berkata KAB 2024 ini akan bersifat lebih inklusif. Ya, KAB 24 bertujuan mencadangkan hala 7 pendekatan baharu agenda pemerkasaan Bumi-Putra yang lebih adil, sama dan inklusif. Di samping akan mencadangkan pendekatan menyeluruh. Dianggarkan seramai 3,000 peserta termasuk dari Sabah dan Sarawak dijangka menghadiri KAB 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. KAB 2024 dianjurkan Kementerian Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Itu antara jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Hasan Karim yang seringkali mempersoalkan, tapi kadang-kadang apa yang dipersoalkan itu bagi pandangan saya hanyalah setakat untuk meminta perhatian, macam budak kecil yang kurang kasih sayang itu. Jadi macam itulah umpamanya sahabat-sahabat semua. Tindakan, kenyataan dan apa yang dikeluarkan oleh MP Hasan Karim ini sebenarnya kadang-kadang agak membingungkan kita. Adakah beliau ini menyokong kerajaan ataupun lebih kepada menyokong pihak pembangkang, sahabat-sahabat semua. Jadi perkara itu menarik untuk kita fikirkan. Apa pandangan anda berkaitan dengan isu itu? Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.